Dan untuk perkembangan seterusnya dari Bumi Kenyalang, terus saja bersama Fazril Hisham Afandi di RTM Kuching untuk membawakan perkembangan dan juga sedikit perkembangan berita yang akan dibawakan dari RTM Kuching Sarawak. Silakan. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Sejumlah 645 juta ringgit diperuntukkan kepada 430,000 rakyat Sarawak kumpulan B40 bagi menghadapi ancaman pandemik COVID-19 di bawah skim Bantuan Khas Sarawakku Sayang. Pengumuman tersebut dibuat oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam sidang media khas pakej Bantuan Khas Sarawakku Sayang COVID-19 di Kuching hari ini. Bantuan ini akan diagihkan April depan selama 6 bulan merangkumi RM1,500 untuk setiap seorang. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan bantuan tersebut akan dikreditkan di dalam akaun penerima seperti bantuan sara hidup. Turut diumumkan diskaun 5 hingga 25% untuk bil elektrik mengikut senarai domestik dan industri dengan nilai subsidi sebanyak RM166.8 juta ringgit. Tidak terkecuali, bil air juga akan diberikan diskaun 10% kepada 25% mengikut senarai domestik dan industri dengan membawa jumlah subsidi sebanyak RM25.26 juta ringgit. Bantuan penutup hidung dan mulut akan diberikan percuma melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Tidak dilupakan barisan hadapan seperti petugas kesihatan, imigresen, polis diraja Malaysia, bilik gerakan negeri, Angkatan Tentera Malaysia dan Rela akan menerima RM200 hingga RM300 insentif bulanan selama 6 bulan bermula April depan, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan RM17.35 juta. Ketua Menteri memberitahu ia bagi menghargai pengorbanan dan komitmen mereka sebagai barisan hadapan yang terdedah secara langsung sepanjang pandemik COVID-19, terutama petugas kesihatan. Sejumlah RM1 juta juga diperuntukkan bagi penyediaan makanan bagi petugas kesihatan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Pakej bantuan khas Sarawakku Sayang COVID-19 ini melibatkan sejumlah RM1,054.54 juta suntikan kepada ekonomi dalam negeri dengan 16 bantuan yang digariskan. Majlis Islam Sarawak MIS telah mengeluarkan kaedah pengurusan jenazah yang wajib dipatuhi semasa krisis pandemik COVID-19. Nyataan media MIS menyebut pengurusan jenazah berkenaan melibatkan 3 jenis kematian. Pertama, meninggal biasa. Kedua, meninggal dunia tetapi mempunyai gejala batuk, demam dan lain-lain namun tidak dikategorikan sebagai kes individu dalam siasatan PUI COVID-19. Ketiga, melibatkan kematian dalam tempoh 14 hari semasa menjalani arahan kuarantin di rumah. MIS mendedahkan bagi kes pertama dan kedua, sebelum jenazah diuruskan, hendaklah terlebih dahulu mendapat pengesahan pegawai perubatan atau penolong pegawai perubatan dan dilapor kepada pihak polis. Seterusnya, pelaksanaan fardu kifayah ke atas jenazah semasa krisis COVID-19 hendaklah diurus mengguna pakai kaedah ditetapkan. Ia melibatkan penggunaan cecair peluntur yang dicampurkan dengan air sabun dan air kapur barus sebelum dikafan, disolat dan dikebumikan. Manakala bagi kematian semasa menjalani tempoh kuarantin pula, hendaklah dilaporkan ke pejabat kesihatan bahagian untuk pengesahan status jenazah dan jenazah dibawa ke hospital terdekat untuk diurus mengikut cara yang ditentukan oleh jabatan atau unit perubatan forensik. MIS menambah, jika meninggal dunia di hospital, jenazah akan diuruskan sebagaimana cara yang akan ditentukan oleh jabatan atau unit perubatan forensik. Turut digariskan tanggungjawab pegawai atau individu yang mengendalikan jenazah agar memakai penutup hidung dan mulut, apron dan sarung tangan selain menggunakan lapik atau sarung tangan apabila menyentuh jenazah. Pegawai juga perlu mengelak atau meminimumkan air mandian terkena pegawai dan tidak membenarkan individu tiada keperluan masuk ke tempat memandikan jenazah. Sementara itu, Majlis Islam Sarawak MIS mengingatkan masyarakat agar mengelak daripada menyentuh mayat, apatah lagi memeluk dan mencium bagi mengelak jangkitan pandemik COVID-19.
Orang ramai juga diingatkan agar tidak terlalu ramai semasa menunaikan solat jenazah serta mengambil kira penjarakan sosial bagi mengelak sebarang risiko jangkitan. MIS juga menasihatkan hanya ahli keluarga perlu hadir untuk pengebumian dengan pembacaan doa lebih ringkas dan perlu segera meninggalkan tanah perkuburan sebaik urusan pengebumian selesai. Semua urusan pengurusan mayat juga seharusnya disegerakan tanpa menunggu kepulangan saudara mara yang jauh. Individu yang hadir untuk ziarah pula perlu mengambil langkah keselamatan seperti memakai penutup hidung dan mulut. MIS juga meminta umat Islam melaporkan ke Pusat Kawalan Bencana jika berlaku kematian disebabkan atau disyaki COVID-19. Semua premis di bawah Majlis Daerah Limbang MDK terus memberi kerjasama baik dengan menutup premis masing-masing serentak dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Wali Kota MDL, Kaunselor Sufian Mohat melihat para peniaga tetap menunjukkan keprihatinan ketika berdepan situasi mencabar penularan wabak COVID-19. Dan beliau turut memaklumkan Pasar Tani Tedungan Limbang telah ditutup sepenuhnya. Jadi alhamdulillah kita melihat hari ke-6 ini di sini memang sudah pada 18 hari bulan sudah pun menutup kedai dan juga gerai masing-masing. Dan ini satu feedback yang sangat bagus. Dan juga kita mengharapkan peniaga-peniaga agar dapat terus bersabar sehingga pada 31 hari bulan nanti. Dedahnya terdapat segelintir peniaga yang menghubungi pihak majlis untuk membuka premis. Namun, selepas diterangkan keadaan semasa yang berlaku, peniaga akur pada arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Jelas Sufian lagi pihaknya juga memahami keluhan peniaga kecil di Limbang yang terjejas akibat COVID-19. Pasar Tamu Tedungan menjadi lokasi pilihan pengunjung tempatan dan negara jiran. Brunei Darussalam berikutan lokasinya adalah sempadan Malaysia Brunei. Sekian perkongsian berita dari Sarawak, terus bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan Ismail.